Hai, salam sejahtera dan selamat kembali dalam video ke-8 saya. Saya Vishal di sini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana masih lagi bersetia bersama dalam video ke-8 saya hari ini. So hari ini selepas semalam saya telah mengajar anda macam mana cara untuk increase benefit. So dalam video ke-8 saya di sini saya akan mengajar anda bagaimana untuk memberitahu customer tentang pricing produk tersebut. Seperti mana anda tahu, kalau anda cerita pasal pricing produk, anda tidak boleh tipu. Anda kena cakap terus terang pasal pricing tersebut, sebab benda ni adalah important, sebab customer yang akan membayar produk anda. Alright, so apabila kita terus terang dengan customer tentang pricing tersebut, customer akan rasa lebih percaya kepada anda dan dia rasa that anda adalah seorang yang jujur. So paling penting dalam pricing ni bukan pasal harga, tetapi macam mana cara anda sampaikan harga tersebut kepada customer. Sebab sebelum saya pergi dalam presentation tersebut yang pasal produk tersebut, pasal tentang harga pricing tersebut, so saya nak jelaskan kenapa some people rasa pricing tu membebankan. Dalam telemarketing, benda yang sangat muskil adalah bila anda cerita pasal pricing, ia membuatkan customer rasa nak fikir 2 kali atau 3 kali untuk bayar pasal produk yang anda jual. Alright, sebab macam contoh sekarang dalam actual world ni, dalam reality, kebanyakan orang akan buat sesuatu benda yang apa yang you cakap dalam benda yang terakhir. Okay, contoh I bagi tahu example, biar I bagi example. Kalau you cakap pasal harga, kalau you cakap pasal harga dekat sini, harga produk dia encik untuk okay, dekat sini produk dia, harga produk dia RM152.80. Alright. Lepas tu bila you cakap RM152.80 example di tempat yang akhir, macam dalam scripting tu you letak dalam tempat yang terakhir, yang benda akhir tu membuatkan customer tu fikir satu benda je. Oh, I kena bayar. Alright, so bila dia akan cakap benda sebegitu, so bila dia akan fikir, I kena bayar lah. Sebab macam mana you cakap benda yang produk tu terlampau bagus pun, sebabkan you cakap benda tu paling last kali, dia akan fikir benda tu kena bayar. Dia automatically apa benda yang you cakap sebelum ni dia akan cuba halang, dia tak nak fikir lagi dah. Sebab dia akan fikir benda yang dia kena bayar tu membebankan dia. Alright. So macam mana cara dia? Sebab kenapa I cakap bagi tahu benda ni logik. So I nak you all faham. Alright. Contoh kata, kalau contoh you bagi tahu pasal example lah, kalau sesiapa yang dah berkahwin, mereka mempunyai anak, selalunya kalau budak kecil, bila you cakap benda yang something negatif, jangan keluar. So benda jangan keluar tu, belakang tu ada keluar. Bila you cakap jangan keluar, diorang akan fikir pasal keluar. Sebab itu adalah ayat terakhir. Example kepada orang yang merokok. Kalau contoh, saya pun merokok, saya pun vape. Contoh kalau anda letak tempat sana, kalau dekat sana ada satu board, jangan hisap rokok. Orang tu macam mana pun akan cuba benda yang belakang tu hisap rokok. Sebab benda yang belakang tu akan membuatkan orang fikir. Alright. So sama sekali macam jangan kacau adik. Macam anak saya ada 2 orang anak. So jangan kacau adik. Anak saya yang pertama tu akan kacau adik dia. Sebab belakang tu adalah highlight point. Sebab tu sama sekali bila anda tengah cerita pasal pricing kepada customer, jangan buat yang pricing tu letak di tempat terakhir. Example, macam sekali lagi saya bagi contoh ya. So dekat sini untuk produk ni harga dia adalah RM162.60. Alright. So bila you cakap harga tu di belakang, paling belakang sekali, walaupun customer dah tahu yang produk tu kena bayar, tetapi sebabkan you cakap harga pricing tu dekat tempat yang belakang, psikologi customer selalu fikir pasal pembayaran tu. Yelah, I kena bayar lah. So benda tu akan jadi membebankan. So akan beban kepada customer tersebut untuk membayar produk. Sebab dia dah fikir ini kena bayar. So macam mana masa tu you nak cakap apa benda sekaligus pun, dia akan fikir pasal I kena bayar. I tetap kena bayar. Sebab dia akan fikir dan dia akan cuba halang apa benda you cuba nak counter dengan dia. Alright. So sama sekali sebab tu bila you nak cakap pasal harga, jangan letak harga di belakang sekali. Alright, so apabila anda dah buat introduction, presentation, scripting, semua apa yang cerita dengan you dah buat, bila anda nak cerita pasal harga, selalunya letak harga di hadapan. Selalunya akan cakap terus terang harga dia. Dekat sini harga dia adalah RM162.50, di mana encik bukan setakat mendapat
6 benefit. So Encik juga akan dapatkan policy contract sebagai bukti beli. So Encik boleh call dengan kita kalau ada apa-apa persoalan atau pertanyaan kat sini. So I tak nak mereka fikir yang pembayaran tu adalah membebankan. So I bagi tahu harga dia terus terang. Harga dia adalah RM162.50, di mana Encik bukan setakat dapat satu benefit, Encik akan mendapat 6 benefit. Tambahan pula Encik juga akan dapat macam ni bla bla bla, supaya mereka tak boleh fikir yang RM162 itu sebagai membebankan. Jangan cakap RM162, you cakap RM40 pun kalau you letak ayat payment tu dekat belakang sekali, harga dia dekat belakang sekali, mereka tetap akan fikir benda tu membebankan sebab you letak ayat tu di di muka yang paling belakang sekali ataupun dalam presentation yang paling belakang sekali. Harap anda tak confuse apa yang saya cuba nak bagi tahu dengan anda. Sebab kalau anda letak harga tu paling belakang sekali, mereka akan rasa benda tu membebankan walaupun RM40 ke RM30 ke RM50, sebab you cakap dalam scripting tu you letak harga tu paling belakang sekali. Faham tak? Tapi ada setengah telemarketing dia akan bagi tahu harga tu awal-awal. Yang tu pun boleh juga. Bila you cakap harga awal-awal, daripada harga ni apa yang dia dapat. So I cuba nak bagi tahu dengan dia orang, dengan harga ni you akan dapat macam ni. So nampak harga tu berbaloi. Daripada you cakap dekat sini harga dia macam dengan benefit macam ni, you cakap harga tu paling belakang sekali, mereka dah tak nak fikir pasal benefit, dia akan fikir pasal harga. So dia akan rasa macam benda tu beban. So I tak nak dia orang fikir pasal benda tu beban. So you cakap harga tu di hadapan, lepas tu dengan harga sebegini you akan dapat macam ni. So dia akan rasa dengan harga ni I dapat benda sebegini, berbaloi lah. Tapi kalau you cakap dengan benefit macam ni, you akan dapat harga macam ni, you stop, dia akan fikir pasal harga tu, automatically dia akan fikir, I kena bayar lah, I rasa tak payah kot. Memang kita nak dia tahu yang dia bayar, tapi I tak nak dia fikir yang pembayaran tu tak berbaloi. Sebab kalau you letak depan, dengan harga sebanyak RM162, Encik kita juga akan, I bagi tahu contoh pasal insurance. Dengan harga RM162.50, Encik juga akan mendapat hospital income, Encik akan dapat rawatan luar, rawatan dalam, rawatan ni. So nampak macam terlampau banyak, dengan harga macam ni terlampau banyak benefit yang dapat. So diorang akan rasa automatically positif tentang harga tersebut. Tetapi kalau you letak harga di belakang, dengan ni Encik kita akan cover hospital income, kita akan cover rawatan luar, rawatan dalam, tetapi dengan ni harga dia RM162.50. So you cakap dekat belakang sekali, customer tu akan rasa macam, alamak tak berbaloi, I kena bayar setiap bulan. I akan fikir benda macam tu. Sebab automatically macam mana you cakap pun, otak customer ataupun otak kita semua, mentality kita akan fikir, bayar, I kena bayar bulan-bulan, I kena stop. Tapi kalau you cakap di hadapan, dengan harga RM162.50, Encik akan dapat hospital income, Encik akan dapat PA, Encik akan dapat life insurance, Encik akan dapat rawatan luar, rawatan dalam, Encik akan dapat medical card, Encik akan dapat. So dia akan fikir, dengan harga ni macam ni banyak I dapat, dengan harga ni I dapat banyak benda. Tetapi kalau you dah cerita dulu pasal benefit, lepas tu you cerita pasal harga paling belakang sekali, mereka akan fikir pasal harga, dia akan lupakan benefit tersebut. Alright, so sebab tu bila you cakap pasal dengan anak-anak ke ataupun you jumpa dengan member, you cakap benda yang paling belakang, jangan keluar, mereka akan keluar sebab mereka akan fikir tentang perkataan yang belakang sekali, keluar. Alright, contoh jangan hisap rokok, dia akan fikir pasal hisap rokok. Alright, jangan main, mereka akan main. Jangan buat, mereka akan buat. So bila you cakap jangan, tetapi ayat yang belakang tu mereka akan sentiasa ingat. Kalau anda tak percaya, anda tengok pasal board dilarang membuang sampah, tapi tempat tu lah paling banyak sampah. Alright, sebab itu psychologically bila dia orang tengok yang ayat yang belakang tu, mereka akan cuba buat. Macam setengah orang membawa kereta, dia orang ada tulisan jangan U-turn. Alright, tapi masih ada orang akan U-turn. Sebab dia cakap jangan U-turn, tapi orang akan U-turn. Alright, so very logic thing. Sebab I dah tengok, I dah buat analisa pasal benda ni. Kebanyakan rejection bila dia orang cakap pasal harga tu, tambahan pula mereka guna ayat gantung. Yang tu I akan cerita kepada topik yang lain lagi satu. Sebab bila you dah cakap pasal harga tu paling belakang, masa tu customer akan fikir macam mana benefit yang bagus sekalipun, you dah cakap harga tu dekat belakang, mereka akan rasa tak berbaloi. Ataupun mereka akan rasa, bukan tak berbaloi, mereka akan rasa benda tu membebankan. Beban lah, tak payahlah kena. Komitmen tu dah ada. Maksud example paling senang I cerita dengan you, komitmen. Alamak, dah komit harga, I kena bayar. Mereka maksudnya bukan mereka tak suka produk tu, mereka takut nak komit. Very simple word. Mereka takut nak bagi komitmen. Tetapi bila anda cakap pasal harga di hadapan, lepas tu you cakap pasal benefit apa yang diorang dapat, mereka akan fikir pasal benefit. Sebab ini adalah ayat belakang, mereka akan fikir pasal benefit tersebut.
instead of harga tu. Daripada harga tu I dapat macam ni sini, okey apa. So mereka akan fikir cara macam tu sebab cara yang kita sampaikan membuatkan customer tu tak rasa membebankan. Alright, at the same time customer akan rasa dengan harga macam ni I dapat banyak benefit. Alright, so itu adalah cara kita positif untuk memberitahu sesuatu harga tentang produk tersebut. Tetapi jangan tipu harga, cuba sampaikan dengan cara yang betul. Teknik yang betul, mereka akan rasa harga tu tak seberapa taklah mahal sangat sebab mereka takut bila you cakap pasal harga tu, sekali lagi I repeat back mereka takut kalau you letak harga tu di belakang, mereka takut nak commit sebab mereka fikir pasal duit tu beban. Dengan semua orang pun jadi benda yang sama sebegini sebab semua orang pun akan rasa fikir yang benda macam tu sama je. This is a human psychology. Alright, ayat yang belakang tu yang membuatkan mereka takut. So ayat belakang tu biarlah positif sikit. So dengan cara ni harga sebegini you akan dapat bla 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 bla. So yang ayat belakang tu positif sikit. Jelas? Lebih senang orang cakap ayat bunga lah. Alright. So di sini saya harap tentang pricing ni boleh membantu anda. Setiap kali bila anda cerita pasal increase benefit, macam mana nak approach customer, two-way communication, scripting, intro, build rapport, I dah ajar ni semua. So ini cara tentang kita cerita pasal macam mana kita nak sampaikan tentang harga pasal produk tersebut lah. Alright, so harap anda faham apa yang I tengah jelaskan kepada anda. Dan minta maaf kalau sekiranya I ada kaku ke apa, minta maaf ya. Sebab I memang nak ajar you. Sekali lagi nak bagi tahu dengan benda yang sama juga. Right, and terima kasih kerana masih lagi setia dalam video ke-8 saya dan harap terus bersama dengan I sebab saya akan ajar tentang closing pula. Saya akan ajar tentang objection handling dan saya nak cuba nak ajar you macam mana nak jadi mindset yang betul untuk dapatkan sesuatu sale untuk diri anda. Alright, dekat sini tolong subscribe channel saya. Saya Vishal Gurung di sini. Salam sejahtera.